Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babula i'lam anna la tansibun nakirati بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. Ketahuilah bahawasanya la ini menasabkan isim-isim yang nakirah bighairi tanwin, tanpa ada tanwin. Idza basyaratin nakirata, sekiranya dia itu la itu bertemu secara langsung dengan isim nakirah itu, walam tatakarrar, la, dan la tidak diulang, tidak berulang. Yani an la an-nafiyata lil jinsi tansibu bil ismi ataupun tansibu bil ismi wa tarfa'ul khabara mislu inna. La nafi bagi jenis. Kita panggil la nafi lil jinsi. Dia menafikan jenis. Kalau nak sebut la rajula, maksudnya dia menafikan jenis, spesies lelaki. Nafi tu. Boleh. Jadi kalau ada la ni, kita faham yang dinafikan tu adalah jenis tu, bukan seorang lelaki. Bukan seorang lelaki, tapi jenis lelaki. Orang yang nama lelaki tu tak termasuk. Dinafikan maksudnya. Okay. Dan dia tu menasabkan isim dan merafakkan khabar, sama seperti inna. Inna menasabkan isim, merafakkan khabar. Lakinnaha takhtasu bin nakirati, tapi dia tu khusus bagi nakirah sahaja. Fala ta'malu fi ma'rifatin, dan dia tidak beramal pada yang ma'rifah. Wa yushtaratu an tubashira nakirtah wala takarrara. Wa yushtaratu an tubashira wala tukarrara wala tukarraru. Dan disyaratkan iaitu mestilah tubashir, bersentuhan. Basyarah ni maksudnya bersentuhan, maksudnya bertemu secara langsung tanpa ada pemisah dengan nakirah itu. Wala tukarraru, dan tidaklah dia itu diulang-ulang. La tu sebut sekali. Maka barulah dia itu beramal pada yang nakirah. Fa in dakhalat ala ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhafi fa innahu yubna 'ala al-fathi. Nakirahnya ada banyak jenis lah. Ada nakirah yang tidak jadi mudhaf, ada nakirah yang mudhaf. Ada yang nakirah yang seolah-olah nampak macam mudhaf tapi bukan mudhaf. Gitu. Kita panggil syabih bil mudhaf. Maka dia yubna, maksudnya mabni. Bila nak i'rab tu kita i'rab mabni 'alal fathi. Itu maksud yubna 'alal fathi. Nahu la rajula fid dari. Maka la fala nafiyatul jinsi. La ni nafiyah, huruf nafi bagi jenis. Ta'malu amala inna, dia beramal dengan amalan inna. Okay. Faham kalau Ajing belajar dah. Cuma kalau orang tak belajar lagi, pelik sebab dah dengar. Biasa dengar inna je. Jadi ada juga huruf-huruf yang beramal dengan amalan inna. Dia sama macam inna. Tanya la lah. La ni banyak penggunaan. Ada la yang beramal dengan amalan laisa. Laisa tu sama macam kana lah. Tapi sini la yang beramal dengan amalan inna, iaitu la yang jenis dia itu adalah menafikan jenis. Maka dia beramal sama seperti amalan inna. Fala nafiyatul jinsi ta'malu amalan inna
tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa rajula, la rajula ni, wa rajula ismuha. Maksudnya ismula. Ismuha la. Ha ni balik kepada la. Ismula. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Macam mana kita nak i'rab isim la ni? Sekiranya dia itu bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, maka dia di'arab mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Nampak? Fi mahalli nasbin. Tetap nasab. Tapi dia ni mabni. Okey, mabni ni dia lain sikit dengan yang mu'rab. Kalau mu'rab terus kita sebut dia ni mansub, marfu', majrur. Dia sebut alamat. Tapi perkataan-perkataan yang mabni ni, dia kita kena sebut binaan dia tu. Dia mabni lah. Dah dibina atas apa? Tu dulu kena sebut. Mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal kasri. Kena sebut tu dulu. Dah dia ada mansub tak? Ada juga. Sebab apa kita kena sebut juga tu? Sebab barangkali perkataan ini boleh diganti dengan perkataan yang lain. Contoh, ana uhibbuka. Ana uhibbuka. Ka ni macam ni nak i'rab dia? Dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi. Habis itu kan? Tak kena sebut lah. Fi mahalli nasbin. Duduk pada tempat nasab. Kenapa nasab? Kerana sepatutnya dia itu maf'ulun bih. Okay. Persoalannya, kenapa kena sebut juga fi mahalli nasbin ni? Kerana supaya kita tahu sekiranya kaf ini, ka ini digantikan dengan perkataan lain. Contoh, diganti dengan perkataan al-muallim. Maka kita tahu muallim ini hukumnya mansub. Sebab kita tahu ka ni hukumnya apa dia? Fi mahalli nasbin. Tapi ni dia tidak perlu fi mahalli nasbin sebab dia bukan mabni, maka kita terus sebut dia tu mansub bi al-fathi. Jadi penting juga kita sebut dia ni duduk pada tempat apa? Fi mahallin apa? Itu gambaran awal lah bagi nak maksud mahal ni. Okey. Wa fid dari tak tahu. Dia mabni sebab apa? Rajula tu mabni sebab apa? Berapa dia mabni? Okay. Dia mabni sebab apa tu? Sebab bagi mabni dia tu anak tak tahu lah. Tak tahu. Cumanya sebab betul-betul sebab tak tahu lah. Cumanya sebab dia dibaca mabni macam disebut ni lah. Kerana dia adalah isim la nafiyah lil jinsi. Sebab la nafi ni dia memang digunakan, la nafi lil jinsi ni memang digunakan untuk nakirah yang tidak bertanwin. Bila nakirah yang tidak bertanwin ni, perkataan isim ni dalam bahasa Arab dia ada beberapa jenis lah. Dia terbahagi kepada dua. Satu kita panggil mutamakin. Dua kita panggil ghairu mutamakin. Apa maksud mutamakin? Dia ni boleh laka saja boleh. Dhammah boleh, kasrah boleh, fathah boleh, tanwin boleh, tak tanwin boleh laka. Dia betul-betul isim yang pure. Isim yang pure ni boleh laka. Tak ada halangan langsung. Lawang dia ataupun jenis yang satu lagi kita panggil ghairu mutamakin. Tak boleh buat benda. Tak buat kepeng. Tu. Tak boleh buat benda tu. Tak nampak macam isim pun. Contohnya apa? Sebab apa? Sebab huruf mabni. Jadi huruf lambang dia tu, syiar bagi huruf tu dia mabni. Fi'il pun dekat-dekat kepada huruf sebab ia mabni. Isim, syiar dia, lambang dia adalah dia tu berubah-ubah.
harakat dia tu, berubah-ubah. Dan dia boleh ditanwinkan. Fi'il boleh ditanwinkan. Apa tak? Jadi syiar dia tu boleh tanwin, bagi tu boleh berubah-ubah. Jadi ising yang betul-betul berkebolehan ataupun kita panggil ising yang betul-betul pure ising, kita panggil ising mutamakin. Dia boleh ada tanwin, boleh berubah-ubah. Berubah apa? Alamat dia. Baris akhir dia. Lawan bagi ising ni adalah ising yang ghair mutamakin, ising yang tak orang kepeng. Ising yang tidak berkemampuan. Mutamakin tu maksudnya berkebolehan lah. Ising ni tak orang. Tak orang dari segi mana? Sebab dia tu mabni, dibaca satu jenis je. Nama mabni lazama halatan wahidatan. Dia hanya melazimi satu keadaan je. Kalau mati bagi bawah lah bila-bila. Hadhihi lah bila-bila. Orang keadaannya, tapi dia masih ising. Jadi dia ising yang ghair mutamakin. Gitu. Jadi okey. Kemudian yang mutamakin pula tu bagi ke dua lah. Mutamakin amkan dengan mutamakin ghair amkan. Mutamakin amkan yang boleh terima tanwin. Dia boleh kasrah boleh, dhammah boleh, fathah boleh. Tapi dan dia boleh juga tanwin yang amkan, tapi yang ghairu amkan, mutamakin ghairu amkan, dia boleh kasrah, fathah, dhammah, tapi tak boleh tanwin. Atau kita panggil isim ghairu musharif. Jadi sebelum lagi tu kita ada ghairu mutamakin. Ghairu mutamakin memang dok langsung. Apa tak? Jadi nak masuk pada ni ialah la ni dia masuk pada suatu ising yang la ni, isim la tu dibaca apa? Dibaca tanpa ada tanwin. Sedangkan dia tu bukan mabni. Contoh, la rajula. Rajula ni mabni tak? Adakah dia asma'? Kenapa yang mabni? Asma' istifham, asma'ul syarti, asma'ul isyarah, apa lagi? Dhamir. Ada banyak dalam 9. Benda-benda yang mabni. Rajulun itu masuk dalam benda yang mabni? Tak termasuk. Tapi kenapa dibaca tak ada tanwin? Ni ada jawab apa dia baca tak ada tanwin. Ni ada jawab. Tapi disebabkan dia ni dibaca tanpa ada tanwin, maka kita i'rab dia mabni. Nampak tak? Sebab sepatutnya apa? Sebabnya adakah dia ni ghair munsharif? Nak tak ajar ke ghair munsharif? Ghair munsharif ni ada dua jenis. Satu dia mesti ada dua illah, satu lagi dia mesti ada satu illah je. Okay. Yang dua illah ni dia ada dua illah yang utama, mesti ada dua illah. Kena ada salah satu huruf-huruf yang apa? Isim-isim yang ghair munsharif ni mesti ada salah satu daripada dua illah ni. Iaitu apa? Dia ni nama orang ataupun dia ni sifat orang. Sifat sesuatu. Kemudian ditambah dengan ilah-ilah yang lain. Contoh, dia nama orang. Kemudian perempuan. Contoh nama perempuan. Fatimah. Fatimah tak ada tanwin. Aisyah. Nama orang. Kemudian dia nama perempuan. Tak ada tanwin. Ataupun dia nama lelaki tapi ada alamat perempuan. Contoh, Talha. Talha, nama orang. Kemudian nama tu nama untuk orang lelaki. Tapi nama tu ada tanda perempuan. Iaitu tarmabutah. Maka tetap ghair munsharif. Dia baca Talhatun. Kalau baca hadis, an Talhata. Awak. Okay. Kemudian ada banyaklah tu ghair munsharif. Okay. Sekarang ni adakah rajulun ni ghair munsharif? Tak. Sebab dia tak ada ilah-ilah tu. Tapi kenapa dia baca tak ada tanwin? Ketika dia tiada alif lam ni. Kalau ada alif lam tu tak timbul persoalan lah. Sebab tak ada tanwin. Maka dengan sebab tu kita i'rab dia sebagai mabni. Sebab mabni ni ada mabni yang mendatang. Dia bukan asal mabni tapi dijadikan mabni. Ada. Contohnya adat al-murakkab.
ataupun al-murakkab al-mazji. Contoh ada murakkab, ada baca ahadan asyara, apa baca ahadan asyara, ahadan asyaron, arba'atan asyara. Apa dah baca gitu? Sebab dipanggil mabni ala fathil juz'aini. Dia dimabnikan. Tapi mabni itu bukan secara asal. Sebab apa? Ahad ataupun arba'ah bila tidak murakkab, maksudnya tidak digabungkan bersama asyara ataupun asyrata, dia dibaca boleh ada tanwin. Asyratu. Contoh ishtara itu arba'atan. Aku membeli 4. 4 apa tak tahu lah. Tapi aku beli 4. Boleh ada tanwin. Tapi ketika dia dijadikan ada murakkab, dia tak boleh ada apa? Tanwin lah. Dan baris dia tu tetap situ. Tak boleh baris bawah, baris depan, tak boleh lah. Baris atas je. Maka kita kata dia tu telah pun dimabnikan. Jadi mabni ni ada yang memang asal mabni. Contoh dhamir. Dhamir huwa. Huwa ni tak dalam ayat ke, tak dalam ayat ke, memang baca gitu. Murakkab ke tak murakkab ke, memang baca gitu. Tapi kalau adad, tu bilangan. Dia tu ketika dia tidak murakkab, dia mu'rab macam biasa. Tapi ketika dia murakkab, dimabnikan. Jadi al-bina ni ada al-bina yang mendatang. Dia mari tiba-tiba. Kata tu mu'rab. Tapi telah dimabnikan oleh sebab tertentu lah. Apa? Jadi untuk menjawab soalan atas tu gitulah, walaupun tidak menjawab secara langsung. Benda yang tanya tu sebab apa baca gitu. Sebab apa baca gitu. Wallah tu kena tanya. Bukan kena tanya dah, memang orang Arab dia cakap gitu, kita ikut saja. Dan kalau boleh kajilah. Sebab apa dia cakap gitu. Gitu. Boleh? Faham tak? Faham? Okay. Wa fi ad-dari, ni ayat ni. Fi ad-dari jarun wa majrurun. Ni panggil jarun. Huruf jar ataupun jarun. Yang mengejarkan. Yang mengejarkan. Kita panggil jarun. Yang dijarkan kita panggil majrurun. Muta'alliqun bimahzufin khabar. Ni kita ayat dah nak masuk muta'alliq. Dia muta'alliq dengan khabar yang dihazah. Sebab tak sebut khabar sini. Apa tak? La rajulun maujudun fid dari. Tapi maujudun tak perlu sebut dah sebab jelas. Kayak gini sebut kayak gini nanti. Wa in dakhalat ala mudhafin aw shabihin bil mudhafi fa innaha tansibuhu wa la yubna. Kalau la ini dimasukkan ataupun masuk ke atas suatu kalimah yang nakirah juga. Cuma nakirah itu mudhaf. Maksudnya mudhaf kepada yang nakirah lah. Kalau mudhaf kepada yang ma'rifah, tak jadi nakirah lah. Jadi mudhaf kepada yang nakirah juga. Ataupun syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf ni apa kayak kita tengok. Maka perkataan itu, isim la itu tidak lagi mabni, bahkan dia akan jadi mansub bil fathah. Bil fathah ke ikut yang kita belajar alamat nasab. Contoh, la gulama safarin. Apa tak? La gulama safarin hadirun, ni khabarin. Wala tali'an jabalan mawjudun. Wa i'rabul misalil awwali la nafiyatun lil jinsi. La ni nafiyah lil jinsi. Wa gulama ismuha. Gulam ini adalah isim la. Mansubun bil fathati zahirati. Mansub atas fathah zahirah. Tapi apa tak ada tanwin juga sini? Sebab dia mudhaf. Antara yang menghalang daripada sesuatu perkataan ni menerima tanwin adalah dia itu menjadi mudhaf. Wa safari mudhafun ilaihi. Wa hadirun khabaruha. Khabaru la ni lah. Wa i'rabul misal tsani, ni i'rab yang pertama. Ni i'rab yang kedua pula, la nafiyatun lil jinsi. La ni nafi lil jinsi. Tali'an ismuha mansubun bil fathah. Di isim la mansub bil fathah. Tapi fathah sini ada tanwin. Sebab apa? Sebab jabalan tidak di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Sekiranya jabalan di-i'rab sebagai mudhafun ilaih, maka tali'an menjadi mudhaf, maka terhalang untuk dia menerima tanwin. Lihat. Faham tak? Sekarang ni persoalannya boleh tak? Kenapa? Faham?
Faham. Sekarang ni soalannya, boleh tak jabalang ni kita i'rab jadi mudhafun ilaih? Sekarang ni bukan mudhafun ilaih. Sekarang ni boleh tak menjadi mudhafun ilaih? Boleh. Sangat boleh. La tali'a jabalin. Tidak, tiada pendaki gunung. Dan memang sepatutnya, bukan sepatutnya, memang kita nampak yang bila kita sekali baca, dia nampak macam mudhafun ilaih, iaitu tiada pendaki gunung. Tapi sini dia bukan mudhafun ilaih, bahkan dia adalah isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il, iaitu dia mesti ada fa'il dan maf'ulun bih. Tala'a dia mesti ada fa'il dan maf'ulun bih. Maka maf'ulun bih mana? Jabalan. Tiada seorang pendaki yang mendaki gunung. Itu maksud dia. Apa? Kalau kita baca la tali'a jabalin, maksudnya tiada pendaki gunung. Tiada seorang pun ataupun sejenis pun pendaki gunung. Tapi bila sebut tali'an jabalan, dia macam ada kick sikit, ada masuk fi'il sikit. Tiada seorang pun pendaki gunung, yang mendaki gunung. Tiada seorang pun yang mendaki gunung. Yang wujud. Jadi ini di i'rab isim la mansub bil fathah. Ada tanwin lah. Kemudian ni i'rab maf'ul bih bagi tali'an. Adalah kata nada kita lalu lah, isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Okay, selesai yang i'rab dia. Mana dia? La nafiyatin lil jinsi wa tali'an ismuha mansubun bil fathati zahirati wa jabalan mansubun bil tali'an ala annahu maf'uluhu. Tali'an maf'ul bagi jabalan maf'ul bagi tali'an. Li'annahu ismu fa'ilin ya'malu amal al-fa'li. Kerana tali' itu adalah isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Wa mawjudun khabaruha ay khabaru la. Wa syabihu bil mudhafi huwa ma ta'allaqa bihi ay ittasala bihi syai'un min tamami ma'nahu marfu'an kana nahu la qabihan fi'luhu mamduhun. Fa fi'luhu marfu'un biqabihan ala annahu fa'iluhu aw mansuban nahu la tali'an jabalan hadiran aw majruran bi harfi jarin la khair la bi harfi jarrin la khairan min zaidin indana famin zaidin jarun majrurun muta'alliqun bi khairan. Okey, tengok Nahu masuk syabih bil mudhaf ni ana terang dah hadis, jom kita terang dulu iaitu apa yang berkait, iaitu yang bersambung dengannya itu sesuatu daripada kesempurnaan ayat. Contoh, tiada seorang pendaki. Sempurna lagi, faham dah. Tiada seorang pendaki pun yang wujud. Faham dah. Cuma nak lebih lagi, kita nak sampaikan makna seorang tak ada pendaki gunung. Kita nak sampaikan makna tu. Tak ada seorang pendaki gunung. Okey. Maka kita kena datangkan perkataan gunung, betul tak? Jadi perkataan gunung yang didatangkan itu mana dia? Yang didatangkan itu melengkapkan makna tolek tadi. Nampak tak? Daripada tolek, kita boleh faham tak maksud pendaki gunung? Tolek sahaja. Tak boleh. Kena datangkan jabalan. Tapi jabalan ini didatangkan dalam keadaan dia ni bukan mudhafun ilaih. Nampak tak? Sedangkan makna dia hampir sama. La tali'a jabalin sama. Hampir sama je dengan maksud la tali'a jabalan. Adalah beza dia tu adalah. Cuma sebab tu kita panggil dia syabih bil mudhaf. Sama ada yang datang untuk melengkapkan makna tu. Contoh jabalan tadi dalam keadaan marfu'. Kalau jabalan dalam keadaan maksud lah sebab pendaki gunung. Apa? Pendaki gunung. Gunung sesuatu yang didaki jadi maf'ul bih lah. Atau dia tu marfu'. Contoh mana dia? La qabihan fi'luhu. Tak ada yang buruk. Buruk apa? Buruk lakuannya, perbuatannya. Jadi perbuatan adalah fa'il bagi buruk, bagi qabih.
qabih yang beramal dengan amalan fa'il, dia memerlukan fa'il, maka yang hanya pilih fa'il fi'luhu. Jadi fi'lu melengkapkan makna qabih itu. Kemudian dia melengkapkan dengan cara dia itu menjadi fa'il. Faham tak? Jadi sama ada dia jadi fa'il ataupun jadi maf'ulun bih, ikutlah marfu' mansub ataupun majrur. Contoh la khairan min Zaidin. Indana. Min Zaidin jar muta'alliqun. Okey. Jadi min Zaidin ni adalah penerangan bagi khairan. Apa? Ya. Boleh tu. Walaupun jar ni kita sangat sama ada mudah. Alah pun. Itu ya. Fa'in lam kalau dah faham ya. Fa'in lam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib at-takraru la naqula fi dari rajulun wala imra'atun. Sekiranya la ini tidak bertemu secara langsung dengan isim yang nakirah itu, maka kita wajib ulang ni. Wajib sebut sekali lagi. La fi dari rajulun. Ni isim la. Ni isim la. Ada di antaranya tu jar majrur. Maksudnya dia terpisah, tidak tubashir. Maka kena ulang sekali lagi, sebut sekali lagi la. Orang. Bahkan ada isim dia khabar dia pula yang baru tu. Wala nafiyatul jinsi mulghatun la amalalaha. La yang jenis tak bertemu secara langsung ni dilarangkan daripada beramal. Tidak beramal tak jadi macam inna lah. Wa fid dari baca rajulun. Wa fid dari jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabarin muqaddam. Wa rajulun mubtada'un mu'akhkharun. Wa mura'atun ma'tufun ala rajulin. Ya. Jadi kita royak dah khabar syibih jumlah ni dia sebenarnya bukan khabar, dia hanya muta'alliq kepada khabar yang sebenar, tapi khabar tu tak disebut. Jadi disebabkan jar majrur ni duduk depan, maka kita takdirkan khabar dia pun duduk depan juga. Apa? La mawjudun fid dari rajulun. Itulah lebih kurang. Jadi kita harap gitu. Kemudian imra'atun adalah ma'tuf kepada rajulun. Ma'tuf jenis apa nak tak pasti. Tengok mula. Okay. Fa'in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Kalau la itu berulang. Tadi kalau lang tu tak bertemu secara langsung. Kita yang kena ulang la tu. Ni la tu berulang dah. Kita jumpa la tu berulang dah. Ataupun kita nak buat ayat tu, la tu berulang. Maka boleh kita nak beramalkan la tu, kita nak jadikan la tu beramal ataupun nak ilgha'kan. Apa? Yani idza dakhala ala nakiratin wa basharatha wa takarrarat la jaza imaluha amala inna wa ilgha'uha fayakunu ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Faham? Boleh ke? Kedua. Beramal lagu. Kena-kena tak jelas. Maksudnya boleh ke? Boleh beramal, boleh tak beramal. Boleh dua-dua. Sekiranya berulang. Apa? Tapi kena mubasyarah lah. Alright. Okay. Fa in syi'ta qulta la rajula fi dari wala imra'ata. Nampak? La ada dua. Ulang. Tapi selepas la terus jumpa ising. Mubasyarah. Selepas la terus jumpa ising. Maka boleh pilih. La nak baca la rajulu fi dari, la rajulun fi dari wala imra'atun, ataupun la rajula fi dari wala imra'atun. Bifathi rajulin ataupun bifathi rajulin wa imra'atin ala i'malillah wa ja'ala wa ja'lu kullin minhuma isman laha, dan menjadikan setiap satu rajulun dan imra'atun ini adalah isim bagilah. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari.
wala imra'atun. Dan kalau mu nak sebut lain, sebutlah la rajulun fi dari wala imra'atun, boleh juga. Biraf'i rajulin wa imra'atin ala ilghaiha wa ja'lu ma ba'daha mubtada'an. Dan dia menjadikan rajul ni mubtada' lah. Maksudnya mulgha, jadi lara dah lan. Maksudnya seolah-olah tak ada pun dia ni. Dari segi kesan i'rab. Kesan i'rab seolah-olah dia tak ada. Dari segi makna adalah. Okay. Wa fi hadzaini misalaini aujuhun kathiratun mazkuratun fil mutawwalati. Dan bagi dua contoh atas ni ada banyak wajah lah untuk kita i'rab tu, macam-macam dia ni. Boleh nak i'rab. Tak? Ikram. Okay. Babul munada. Baca sekali. Ba'al munada khamsatu anwa'in al-mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudafu wal mushabbihu bil mudafi. Yani anal munada yanqasimu ila khamsati aqsamin. Iaitu munada ini terbahagi kepada 5. Al-mufradu al-alamu. Mufrad alam. Wal muradu minhu ma laysa mudafan wala syabihan bil mudaf. Yang dimaksudkan dengan mufrad di sini, okey. Nampak ayat dah. Mufrad pada bab yang berbeza, maksud berbeza. Mufrad maksud di sini adalah bukan mudaf dan bukan syabih bil mudaf. Sama juga dengan bab atas tadi, bab babul la tadi, bab la tadi sama juga. Bila sebut mufrad, maksudnya bukan mudaf, bukan syabih bil mudaf. Contoh Zaidun wa Amrun wa nakiratul maqsudatu nahwu rajulun wa mura'atun idza urida bihima al muayyanun. Dan nakirah yang maksudah. Nakirah ni dia nakirah ni tak ada alif lam gitulah. Benda yang bukan makrifah. Tapi nakirah ni bila kita nak panggil, kadang-kadang kita sudah ta'yinkan, kita sudah tentukan, kita sudah kosak siapa. Ada ramai lelaki kemudian kita sebut ya rajulu, wahai seorang lelaki. Tak sebut lelaki ni, tak tunjuk lelaki ni, orang lain pun tak tahu lelaki ni, tapi kita niat dah lelaki tu. Itu maksud nakirah maksudah. Wan nakiratu ghairu maksudah, ataupun nakirah yang memang biasalah, kita tak kosak mana-mana lelaki. Rajulun idza urida biha rajulun ghairu muayyani qaulil a'ma ya rajulan khudh bi yadi. Contohnya orang buta dia berkata kan, wahai seorang lelaki, ambil tanganku ni. Peganglah tanganku ni. Tidak tahu lelaki mana, apa tak? Gitu. Wal mudhafu ka ulami Zaidin. Dan munada jadi mudhaf. Atau gulam Zaidin. Gulam tu mudhaf kepada Zaid. Orang. Wal mushabbahu wal mushabbihu lil mudhaf bil mudhaf kaya tali'an jabal. Sama juga. Tali' tu dipanggil musyabbih bil mudhaf. Musyabbih bil mudhaf. Okey. Fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin nahwu ya Zaidu wa ya rajul. Ini satu lagi. Bina yang mendatang. Bukan asal mabni. Dia asal bukan mabni. Tapi dimabnikan. Iaitu apa? Isim alam. Muhammad ke Ikram ke ikutlah. Asalkan dia nama khusus orang. Kemudian apa lagi? Isim yang nakirah yang telah diniatkan siapa. Maka dua-dua ni kita anggap sebagai mabni ala dhammi bi ghairi tanwin, tak ada tanwin. Contoh ya Zaidu wa ya rajulu. Zaidu isim alam, rajulu tu nakirah. Kemudian kita kosak siapa rajulu yang dimaksudkan dengan rajulu tu. Maka dia mabni ala dhammi. Wa ya harfu nida'in wa Zaidun munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi. Tapi masih lagi duduk pada mahal nasab. Sebab apa? Sebab kalau diganti dengan perkataan lain, akan dianggap sebagai mansub lah. Wa misluhu ya rajulu.
Al-musanna yubna 'ala al-alifi. Kalau ya rajulu tu ya rajulu tu sama macam Zaidu tadi. Okey. Kemudian musanna pun sama juga. Mabni juga. Tapi mabni adalah apa? Ala ma yunsabu bihi. Atau apa yang dimasukkan. Contoh musanna kalau masuk apa? Dia masuk dengan ya kan? Betul. Jadi masuk ayat, tapi sekarang ni bukan sorry. Ana silap. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia dimabnikan atas apa yang dirafakkan. Alamat yang dirafak. Alamat rafak ni. Contoh. Musanna. Alamat rafak ni apa? Alif. Maka dia mabni ala alif. Sebab kan tadi kan mabni ala dhammi ya. Dhammi alamat rafak. Jadi kalau dia, tapi dhammi ni untuk mufrad. Tapi kalau musanna kan, musanna ambil alamat rafak bagi musanna iaitu alif. Kalau jamak muzakkar salim kan, ambil alamat rafak bagi jamak muzakkar salim iaitu waw. Contoh jamak muzakkar salim yubna 'alal wawi nahwu ya zaidani. Jadi zaidani kita nak kan munada mabniyun 'alal alifi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin gitulah. Apa wa ya zaiduna wal hasilu anna kullan yubna 'ala ma yurfa'u bihi. Tu kesimpulan ni lah. Semuanya ini iaitu yang dua ni lah, isim mufrad alam dengan nakirah maqsudah. Okey. Nama masuk mufrad tadi bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Jadi musanna termasuk mufrad juga. Jamak muzakkar salim pun termasuk mufrad juga. Sebab mufrad yang dimaksudkan sini adalah mudhaf dengan syabih mudhaf. As-salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan tiga yang berbaki, nakirah ghairu maqsudah, nakirah mudhafun dengan nakirah syabih bil mudhaf. Itu semua mansub, tidak lain. Mansub je. Tak ada hukum lain. Contoh nahwu ya rajulan khudh bi yadi. Wa ya ghulama zaid. Wa ya tali'an jabalan. Fakullun minha munada mansubun bil fathati zahirati wa zaidun mudhafun lulamin mudhafun ilaih. Mudhafun ila gulamin gitu. Wa jabalan betul. Betul mudhafun li gulamin wa jabalan apa ni? Maf'ulun ditali'an. Apa? Ada macam biasa lah. Ini mudhafun ilaih bagi ulam. Tali'an maf'ul bi bagi tali'an. Jabalan maf'ul bi bagi tali'an. Faham tak? Belajar dah SPM. Faham dah. Sama ya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tengok ni ada sikit kita baca ni. Babu al-maf'uli min ajlihi wa huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru bayanan bisababi wuqu'il fi'li nahwu qama zaidun ijlalan li amri. Maf'ul min ajlihi ni adalah isim yang mansub yang disebut alladhi yuzkaru bayanan. Okey. Bayanan ni kita arab apa? Maf'ul li ajlihi ni. Kerana untuk menerangkan bayanan, untuk memberi penerangan isababi bagi sebab wuqu'il fi'li, berlakunya fi'il itu. Jadi maf'ul bih adalah suatu isim yang mansub yang disebut kerana untuk memberi suatu penerangan. Contoh, qama zaidun ijlalan li amri. Berdiri Zaid kerana hendak ataupun supaya memberi kebesaran, untuk membesarkan, untuk menghormati amru. Apa? Faqama Zaidun fa'alun wa fa'ilun ijlalan mansubun ala annahu maf'ulun li ajlihi li'annahu
Zukira li bayani illati wuqu'il qiyam. Kerana dia diarah sebagai maf'ul li ajli kerana dia itu disebut kerana untuk memberi bayan, memberi penerangan tentang illah, sebab berlakunya qiyam itu. Qama ni dia berdiri. Kenapa dia berdiri tu? Okay. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, dan aku menuju kamu untuk kerana gitu. Untuk kerana mencari kebaikan kamu. Fa qasadtuka, qasad ni fa'il maf'ulun bih. Fa'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun bih. Wabtigha'a maf'ul li ajlihi. Ibtigha'a ni maf'ul li ajlihi. Wa ma'rufun mudhafun ilaihi. Ma'ruf ini mudhafun ilaihi bagi ni jadi mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaihi juga. Bila ni pun mudhafun ilaihi, hak ni pun walaupun dia tu mudhafun ilaihi, dia pun adalah mudhaf. Sebab apa? Sebab ni pun mudhafun ilaihi. Wal kafu mudhafun ilaihi. Walil maf'uli li ajlihi turutun tatlubu minal mutawwalat. Dan maf'ul li ajlihi ni jadi syarat-syarat dia lah. Yang kita kena cari dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dia kena adalah perbuatan hati. Kalau dalam Syarah Nakir sebut 5 saja, tapi ada dua yang kita boleh sebut sini secara mudahnya, iaitu satu, dia kena perbuatan hati. Tidak boleh memukul. Aku ikutlah aku lepo buku itu kerana untuk memukul. Memukul bukan perbuatan hati. Kena perbuatan hati, maksudnya benci, sayang, hormat, rindu, cinta. Itu semua perbuatan hati. Yang kedua, dia kena sama waktu dia. Sama waktu. Berlakunya sebab itu sama dengan masa berlakunya perbuatan tu. Atau dia berdiri kenapa? Kerana nak menghormati cikgu. Masa mana dia hormat? Masa berdiri tu dah. Kalau masa lain tak jadi dah. Kemudian mestilah pelaku dia tu orang yang sama. Muhammad berdiri kerana Zaid menghormati. Tak jadi. Dia kena orang yang sama yang tu. Itu antara syarat dia. Maf'ul ma'ah. Ada 10 minit kita berhenti lah. Okey, ada soalan? Nak tanya yang melada ni. Tanya. Saya macam nak agak nak tentukan satu orang maksudah dengan maksudah. Nak kira tu. Kita sebagai pembaca boleh tentukan dengan melalui, kalau ada baris kita boleh tahulah itu maksudah ke tak maksudah. Kalau tak ada baris, kita lah yang menentukan melalui pemahaman kita. Sebab tu belajar ni ada tu guru. Sebab tu yang menentukan, sebab dia tahu dah, dia belajar dah. Dia tahu dah isi tu, konten tu kenapa. Baru dia boleh baca dengan betul. Tak? Kalau kita tak tahu benda, lepas tu kita nak baca, kita nak tentukan dia ni maksudah ke orang maksudah. Ikut kita je gitu. Jadi pengetahuan pun tak tahu betul-betul. Sebab kita yang tentukan. Sebab tu belajar kena ada guru juga, walaupun kita pandai nahwu pun. Sebab nahwu ni hanya kaedah saja. Dia bukan penentu. Okey, memang kena baca je. Dia banyak cara baca berdasarkan pemahaman. Jadi kita nak dapat pemahaman betul, kita kena cari orang yang tahu dah, yang dapat ada pemahaman yang betul ni. Kemudian tengok dibacakan ni. Itulah. Okay. Kemudian sebagai kita orang yang menuturkan, kita tahulah kalau kita buat ayat tu, kita yang bercakap, kita tahulah. Gitu. Okay, ada lagi salah? Tak ada. Tak ada. Assalamualaikum.